Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Ni aku buat video ni siang ya, aku buat video ni pagi. Aku sekarang demam. Kalau korang boleh dengar suara aku, aku sekarang demam. Tapi kita puasa ya, kita puasa. Walaupun demam kita puasa sebab ni demam-demam manja macam tu. So kita kena puasa juga. So hari ni aku akan cerita satu cerita seram yang aku dah cerita dekat live TikTok. Cerita ni memang baru-baru je berlaku. Cerita ni berlaku waktu bulan puasa ni lah, waktu tengah kita puasa ni macam tu. So cerita dia macam ni. Aku kan waktu bulan puasa ni, tidur aku tak menentu tau macam tu. Kadang-kadang aku tidur awal, kadang-kadang aku tidur lewat. Kalau aku penat sangat aku tidur awal kan. Tapi biasanya aku akan tidur dalam pukul 3. Tapi ada hari tu, hari kejadian tu, aku tak tidur sebab aku tengok anime. Aku tengok anime sebab aku baru-baru nak tengok anime balik. Sebab sebelum ni aku banyak je tengok anime kan. Lepas tu stop, tengok K-drama pula macam tu kan. So sekarang aku tengok anime Boruto dengan Junji Ito Collection. Junji Ito Collection ni, okay, sebelum tu aku tak tahu pun dia di anime. Aku ada komik dia tau, komik Junji Ito. Komik Junji Ito ni bukan macam komik yang macam orang biasa baca macam tu. Komik ni komik seram. Dia komik tapi seram, daripada Jepun macam tu. So gambar-gambar yang ada dalam Junji Ito punya komik seram ni, orang kata memang in a level yang tinggi-tinggi macam tu. Tak sesuai untuk kanak-kanak sebenarnya untuk baca komik tu. Sebab gambar dia tu orang kata memang ekstrim sikit lah macam tu. Kalau hantu tak ada kepala tu, memang kepala dia tercabut, memang nampak lah dekat dalam komik tu. Kau faham tak? Jadinya budak-budak tak sesuai baca komik Junji Ito tu. Tapi aku start baca komik Junji Ito tu waktu aku darjah berapa tingkatan. Waktu aku tingkatan 1 ke tingkatan 2 macam tu. Aku jumpa komik Junji Ito tu dekat kedai buku. Waktu tu aku memang suka cerita seram. Aku suka cerita seram, aku suka benda-benda seram. Jadinya aku memang ambil lah buku tu. Aku ambil buku tu, aku select-select macam best je. Lepas tu aku ambil balik rumah, aku tengok komik tu. Rupanya dia ada banyak chapter dalam tu. Dia ada banyak cerita. Asal dia daripada Jepun macam tu. Cuma dia bahasa Melayukan je balik dekat komik tu. Kau faham? Karakter-karakter yang ada dalam komik tu memang seram, creepy. Bukan macam komik-komik budak biasa. Faham kat situ? Okay, so aku baru tahu yang Junji Ito Collection ada anime, dia buat kartun. Jadinya aku pun buka lah dekat Safari kan. Memang best lah cerita dia, nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku ada tengok satu episod ni. Satu episod tu ada seorang budak lelaki. Dia sekolah macam sekolah menengah macam tu. Dia ada kelebihan. Kelebihan dia boleh santau orang dengan mudah. Tu kelebihan dia. Muka dia na'udzubillah. Kalau aku tunjuk kat korang, korang pun takut. Muka dia creepy lah. Dalam anime tu memang macam macam tu, memang kau tak nak tengok. Lebih kurang macam ni muka dia. Macam tu lebih kurang muka dia. Bukan lebih kurang, memang lebih muka dia macam tu. So nak dijadikan ceritanya, budak lelaki ni dalam anime tu, dia boleh santau orang ikut suka hati dia. Dia ambil patung, dia ambil paku, dia masuk dalam hutan, dia paku patung tu dengan niat dia nak santau orang tu boleh mati. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tengok cerita yang tu, aku tengok episod tu. Aku ada tengok episod lagi satu, tapi aku lupa episod apa. Aku tak tidur sampai sahur. Tapi waktu aku tengah tengok anime yang seram tu, Junji Ito Collection tu, dalam satu scene tu, dia pergi satu hutan, dia ambil anak patung, dia ambil paku, dia ketuk dekat pokok tu. Tuk, bunyi macam tu tau. Kita sahur, aku sahur pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi baru kita sahur. Korang kena faham kat sini. Aku dekat dalam rumah ni memang kita orang sahur pukul 5. Jadinya dalam pukul berapa tak silap aku dengar pula ada orang ketuk benda dekat bawah. Dekat bahagian tepi rumah aku ni, aku pernah cakap kat korang, dekat luar tingkap ni hutan. Kalau malam-malam memang gelap. Bukan funfair ya. Kalau funfair ada lampu-lampu lap ni tak ada apa-apa. Maksudnya lampu jalan pun rosak dekat bawah ni. Jadi ni memang gelap. Aku parking kereta dekat bawah ni. Belakang ni pun hutan nak dijadikan cerita ni macam tu. Dalam pukul berapa pagi macam tu, aku dengar ada orang ketuk benda dekat bawah. Macam keduk tang. Lepas tu aku macam marah lah. Kan apa pula kau menukang pagi-pagi ni kan? Dah pukul 4.30 pagi ni kau buat apa? Kau menukang macam ni? Tidur je lah, bagus. Sekejap lagi nak sahur kan? Aku pun selak lah langsir ni. Kat tepi ni langsir ada tingkap. Lepas tu ada grill. Aku pun buka. Aku tengok dekat bawah ada pakcik. Dia pakai baju putih tak silap aku. Macam pakai baju jubah ke tak silap aku macam itulah. Aku lupa dah. Aku lupa macam mana aku cerita kat live TikTok tu. Lepas tu dia ada pakai macam kopiah dekat atas kepala dia. Ada kopiah warna putih.
Kopiah warna hitam pun ada kan, tapi dia pakai kopiah warna putih. Ada pokok dekat bawah ni, tak silap aku dalam pokok pisang ke pokok apa tak silap aku. Bukan pokok pisang bukan. Ada pokok lagi satu. Dia tengah buat benda yang sama yang aku tengok dalam anime tu. Lepas tu aku macam, pakcik tu buat apa kat situ kan? Dia nak ambil buah pelam ke, pokok pelam ke kat bawah ni kan? Lepas tu aku terfikir, ada pula ke pokok pelam dekat bawah ni, ke pokok cempedak? Tak terfikir pula. Apa yang aku tengok dalam anime tu, macam tu yang jadi dekat situ. Pukul 4.30 pagi ke pukul 3 pagi macam tu lebih kurang. Aku pun dah pelik kan. Apa dia buat dekat situ kan? Dia tak sahur ke? Dia nak pergi sembahyang subuh berjemaah ke? Takkanlah awal sangat buat macam tu. Dia buat apa kat situ kan? Aku tengok dia lagi tau. Aku terlupa nak tutup aku punya anime tu. Faham tak? Jadinya bila aku terlupa nak tutup, anime tu still berjalan. Kita berjalan. Aku tengok je pakcik tu. Tengok mak aku bangun. Mak aku dah bangun. Dia siap-siapkan macam tu. Dia goreng-goreng telur dadah. Dia panaskan lauk balik. Nak makan waktu sahur. Lepas tu kena kejut abang aku, kena kejut ayah aku, apa benda semua. Lepas tu mak aku pun panggil aku. Lepas tu aku keluar makan. Aku tak sure lah aku makan ke tak waktu sahur tu. Aku rasa aku macam tak makan tau. Sebab aku macam terfikir, pakcik tu buat apa kat bawah tu? Kau faham tak? Dia buat benda yang sama macam tu. Lepas tu aku pun ingat, lepas je sahur, aku nak turun, aku nak tengok. Sebab kan dalam kepala otak aku, bulan puasa tak ada hantu kan, macam tu kan. Tapi rupa-rupanya aku baru ingat, bulan puasa syaitan je yang kena rantai. Jin ada. Ya, jin ada. Sebab tu kalau korang perasan, ada orang kena sihir time-time puasa pun ada. Sebab jin still ada. Jin macam kita juga. Ada jin kafir, ada jin Islam macam tu. Ada yang puasa juga. Dia macam manusia. Cuma kita tak nampak dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. So aku decide, lepas je sahur, aku nak turun, nak tengok. Kau faham tak? Aku nak tengok dia buat apa kat bawah tu macam tu. So, waktu nak turun tu, lift quarters aku sekarang ni, lift dekat blok aku sekarang ni, dia ada masalah. Ada 2 lift. Satu lift panjang ke dalam, satu lift petak. Lift panjang ke dalam tu, masalah dia, bila kita dah naik, dia tak boleh nak tutup. Lift yang pendek, bila kita naik, dia tak boleh nak buka. Macam tu. Dah sama-sama BODOH kat situ. Aku tak tahu nak naik yang mana satu. Tadinya, bila aku nak naik lift tu, aku kena turun dekat bawah. Aku kena turun dekat tingkat 2 ataupun tingkat 1 untuk aku turun tangga. Faham tak? Waktu tu aku naik lift yang petak, tak silap aku kan lift yang panjang macam tu. Jadinya aku kena berhenti dekat salah satu tingkat untuk aku keluar, turun tangga ke bawah. Faham? Ke korang tak faham? Kalau tak faham, buat-buat faham. Waktu aku dah nak turun tu, berhenti dekat tingkat 2. Dekat tingkat 2, lift terbuka. Waktu tu orang dah nak pergi sembahyang subuh, tak silap aku berjemaah dekat masjid kan. Ada pakcik masuk. Pakcik tu pakai baju yang sama, kopiah yang sama. Badan dia, tubuh badan tu sama yang macam aku tengok dekat belakang ni. Kau faham tak? Ni aku nak cerita 100% sama. Jadinya dalam kepala otak aku, oh, yang dekat belakang tu pakcik tu lah. Faham tak? Mungkin pakcik tu balik, lepas tu dia nak pergi sembahyang pula. Macam tu dalam kepala otak aku. Aku cakap, pakcik nak pergi mana cik? Nak pergi sembahyang subuh berjemaah dekat masjid dekat bawah ni. Aku cakap, ramai ke cik sembahyang subuh berjemaah dekat masjid tu? Tak ramai mana lah, macam biasa je. Terawih ramai dah. Aku cakap, okey lah cik, saya naik dululah. Aku pun tak jadilah nak tengok dekat belakang tu. Sebab aku ingat pakcik yang ada dekat belakang tu, pakcik yang ada dekat dalam lift. Kau faham tak? Aku ingat dia manusia. Aku naik, lepas tu aku baru perasan yang anime yang aku tengok aku tak tutup. Tak aku tutup anime tu, aku tengoklah balik dekat langsir ni. Aku selak langsir, tengok dekat tingkap. Pakcik yang ada dekat situ still ada dekat situ. Faham tak? Jadinya pakcik yang ada dekat dalam lift tadi tu bukan pakcik yang ada dekat situ. Pakcik yang ada dekat situ bukan pakcik yang ada dekat dalam lift. Faham? Jadinya berdampai kat bawah tu. Aku perhati je member kat bawah tu buat apa. Kau faham tak? Sebab apa yang aku tengok dekat dalam anime tu memang sama. Faham tak? Memang sama. Macam ada kopiah macam tu. Kau faham tak? And then pakcik yang aku jumpa dekat dalam lift tu, sama pakaian dia dengan kopiah. Dia sama dengan benda yang aku tengok dekat situ. Aku tak tahulah benda tu pakai kopiah ke apa kan. Aku tak tahulah kalau ada POCONG ke. Aku tak tahulah kalau pocong ke apa dekat belakang tu. Sebab mata aku ni nampak tak nampak je. Sebab malam kita tak ada lampu. Jadi kita tak nampak dengan jelas. Faham tak? Lepas tu aku tengok dia buat macam ni. Faham tak? Dia macam paku something dekat pokok tu. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku tunggu siang sikit dalam pukul 8.30 sebab aku nak guna kereta. Kereta aku parkir kat belakang ni. Aku turun. Lepas tu aku tengok dekat pokok tu tak ada apa-apa tanda yang ada orang buat apa-apa dekat situ. Contoh, kalau pokok tu macam pokok ada buah, aku ingat pakcik tu macam isi plastik dekat buah tu supaya monyet tak makan, beruk tak makan. Aku cek tak ada plastik. Aku cek ada paku ke tak? Tak ada. Tak ada apa-apa tanda yang menunjukkan pakcik ataupun benda tu ada dekat situ. Kau faham tak cakap aku? Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Aku dah tengah demam. Aku tengah cerita. Lepas tu aku tak tahu aku cerita apa. Kau faham tak? Jadi ni senang cerita dia macam ni. Pakcik yang ada dekat dalam lift tu bukan benda yang aku tengok dekat bawah tu. Dan benda yang dekat bawah tu bukan pakcik yang ada dekat dalam lift tu. Kau faham tak? Dia macam complicated sekarang ni. Aku pun tak tahu macam mana aku pula cerita ni. Tapi memang macam tu. Jadinya
Benda apa yang kat situ? Nak cakap pocong, tak rupa pocong. Nak cakap pakcik, macam pakcik tu. Macam tu aku nak macam mana? Aku tahu macam mana aku boleh nampak. Sedangkan lampu jalan dekat bawah ni rosak, gelap gelita. Aku tak tahu macam mana aku boleh nampak. Tapi memang boleh nampak lah yang dia. Sebab bunyi yang dia ketuk-ketuk, keduk-keduk tu yang aku marah tu mula-mula waktu aku tengah tengok ni. Apa benda ni? Malam-malam ni duk penukang ni tak sahur ke kan? Aku ingat orang masak nak buat sahur, faham tak? Rupanya dia buat benda tak kat bawah tu, aku tak tahu. Tapi macam itulah cerita dia. Apa yang aku tengok dekat dalam anime Junji Ito, episod yang aku tengok tu sama berlakunya dengan apa yang ada dekat dunia reality. Itu first time aku terus stop. Aku tak tengok anime tu sampai sekarang. Ingat malam ni aku nak tengok balik. Aku takut sumpah aku nak tengok ada apa-apa tak berlaku. Aku nak tengok episod lain pula macam mana. Dia tak berlaku benda macam tu. Malam tadi aku tidur dalam pukul 10 sampai ke pukul 12. Daripada pukul 12 sampai sekarang aku tak tidur lagi. Aku demam, badan aku tak selesa, aku tak boleh tidur. Jadinya kita tengok malam ni aku nak tengok balik Junji Ito collection anime yang cerita seram tu. Aku nak tengok berlaku lagi tak benda-benda macam tu. So dalam kepala aku sekarang ni, benda apa yang kat belakang tu, dan adakah pakcik yang jumpa dekat dalam lift tu pakcik yang ada dekat situ? Kau faham tak? Dan kenapa benda yang aku tengok dekat dalam anime Junji Ito tu ada dekat dunia aku? Kenapa? Macam tu kan? Okay guys, aku rasa pasal itu dululah cerita seram aku. Tak berapa nak seram yang mengarut ni. Aku pun tak tahu apa benda yang aku cerita. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.